Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Okey Ke Tu, episod kedua dibawakan oleh Persatuan Belia Harmoni Malaysia. Persatuan Belia Harmoni Malaysia merupakan persatuan yang memberi fokus kepada pembangunan mahasiswa secara holistik di seluruh Malaysia. Dan hari ini, tajuk kali ini adalah kita akan membincangkan tentang mahasiswa yang tak klise. Apa tu Apa dia mahasiswa yang tak klise ni? Siapa mahasiswa tak klise? Macam mana nak jadi mahasiswa tak klise? Jadi kalau nak tahu lebih lagi hari ini, so saya akan bawakan bersama saya hari ini. Bersama saya adalah Bro Arman dan juga Sister Afifah. Jadi sebelum kita nak lebih faham lagi bersembang tentang mahasiswa tak klise ni, eloklah kita kenal dulu dengan kita punya panel hari ini. Jadi kita boleh mulakan dengan Sister Afifah, silakan. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afifah binti Muhammad Azwi. Sekarang ni masih mahasiswa belajar di Universiti Sains Islam Malaysia, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, jurusan Perubatan dan Pembedahan. Nak tahu lebih lanjut, sekarang tengah posting pediatrics ataupun kanak-kanak lah di hospital. InsyaAllah, itu saja. Okey, seterusnya mungkin Brother Arman. Okey, terima kasih saudara Falah dan Afifah untuk pengenalan diri. Nama saya Muhammad Arman bin Muhammad Nazri. Boleh panggil saya Arman. Saya merupakan graduan di UiTM Puncak Alam di Fakulti Pengusahaan Hotel dan Pelancongan. Saya ambil Tourism Management, pengurusan pelancongan. Jadi kita berjalan lah, kita buat apa yang kita suka dan insyaAllah dalam perancangannya akan sambung lagi pengajian walaupun graduan tapi masih mahasiswa lah. Masih relevan dengan tajuk hari ni, insyaAllah. Okey, sambung belajar kat mana tu? Sambung belajar dekat mana, insyaAllah akan diputuskan nanti. InsyaAllah ada beberapa pilihan lah yang akan datang. Saya akan tentukan nanti, insyaAllah. Memang banyak jalan-jalan lah ke lokus ni. Ya, memang banyak berjalan dan assignment tu memang kena pergi ke site visit tempat tu. Memang kena dekat tempat tu. Macam tu. Jadi kalau ada yang tak tahu nak ambil apa lagi, tourism management lah jawapan dia. Ya. Masuk Fakulti Pengusahaan Hotel dan Pelancongan. Betul. Benar. Okey. Jadi mungkin kita dah tahu siapa kita punya tetamu hari ini. Dan mungkin ada yang tertanya-tanya, siapa pula yang cakap kat depan ni kan? So saya kenalkan diri. Saya Falah, Khairul Falah bin Syamsul Bahrain. Sekarang sudah bekerja di sebuah syarikat konsultansi di KL. Dan sebelum ni belajar di UIA Gombak, ambil jurusan Fiqh dan Usul Fiqh. Patutlah ada brothers and sisters tadi Masyaallah. kan. Itulah. Terbiasa. Dah dalam darah, brosis. Alright. So seperti yang korang tahu, yang Fifa dan juga Arman tahu, hari ni kita nak cakap pasal mahasiswa tak klise. Jadi sebelum kita nak go deep siapa mahasiswa tak klise, kita kena tahu dulu apa tu mahasiswa klise. Siapa mahasiswa yang klise? Apa yang klise kan? So pada pandangan Afifah dan Arman, mungkinlah mahasiswa klise ni apa pandangannya? Mungkin Arman boleh mulakan dulu. Apa pandangan Arman kalau mahasiswa klise ni? Okey, terima kasih Falah. Okey, mahasiswa yang klise ni adalah mahasiswa yang hanya habis tamat pengajian dia tu hanya dapat segulung ijazah ataupun kita dapat transkrip tu lah. Jadi saya rasa itulah, dia tak terlibat dengan apa-apa persatuan dan tak terlibat dengan apa-apa perkembangan mutaakhir. Mungkin bukan nak kata tu lah tempat yang contoh orang tanya tempat apa makan best lah dekat area Palam. Korang kan Palam kan, makan apa best? Ish, tak tahu tu. Kafe yang sana. Takkanlah dalam kafe. So itu pun salah satu faktor dia. Dia tak berkembang. Maknanya point tu dia tak berkembang. Dia hanya duduk situ, tamatkan dalam tempoh pengajian dia hanya belajar. Tapi belajar yang akademik. Sedangkan konsep belajar tu mencapai kepada yang meluas lagi lah. Ya, lebih lagi. Faham? Okay, menarik. Mungkin kalau Fifah nak tambah apa yang Fifah rasa mahasiswa klise tu macam mana? Saya rasa benda pertama kita kena tahu kenapa kita jadi mahasiswa. Kenapa kita nak masuk universiti sebenarnya, sebelum kita fikir klise ke tak klise kan. Jadi kita masuk universiti sebenarnya lain daripada sekolah dulu. Kalau kat sekolah kita kena belajar semua benda. Tapi bila kita masuk universiti, kita akan lebih cenderung kepada benda yang kita minat. Contohnya macam Arman tadi kan, dia ambil bidang tourism. Dan macam saya ambil bidang kedoktoran. Saya memang mostly orang ambil yang
benda yang belajar benda yang diminat lah. So bila kita dah ada satu benda yang kita minat untuk kita belajar, kita akan lebih tertarik untuk kita explore more apa lagi yang ada, dan kita akan lebih macam untuk macam apa kata, grow ourselves ataupun kita nak kembangkan kita punya potential. So pentingnya kalau kita tak nak jadi klise, kita kena ada mindset yang kita nak kembangkan ourselves untuk jadi a better person. Macam kat mana-mana pun kita dicampak, tapi kita still rasa macam aku kena grow. Aku tak boleh hidup macam ni je. Aku tak boleh duduk dalam bilik study 24 jam, lepas tu makan, lepas tu pergi tidur balik, lepas tu pergi kuliah, lepas tu macam tu lah. And then sampai weekend pun macam tu, buat benda yang sama, rutin kan. yang sama, rutin yang sama. So it's called cliche lah for me. Kalau nak kata tak cliche-nya, maybe memanglah waktu first day susah lah. Kita macam, apa aku nak buat ni? Macam apa yang aku nak join ni, kan? Maybe itu benda yang normal tau bila jadi first year. Bila jadi first year tak tahu nak buat apa. So macam mana kita nak terlibat dengan benda-benda ni? Nanti kita bincangkan lagi. Okay, gitu. Boleh. Menarik. Betul. Saya rasa saya setuju sebab kita biasa dengar, mungkin saya bawa kat sini ataupun mungkin kita boleh biasa dengar, mahasiswa ni ada kita kategorikan mahasiswa 3K. Mahasiswa 3K ni mahasiswa kuliah, katil, kafe. Tiga tu je dia tahu. Pergi kuliah, lepas tu pergi makan, lepas tu pergi kafe, tidur, katil, tidur. So ulang-ulang benda yang sama je. So benda tu klise dan benda tu bosan lah, tak ada perkembangan macam Ifah kata tadi, kan. Jadi apa yang sepatutnya mahasiswa buat sekarang ni, lagi-lagi kita ni sekarang ni kita buat okey ke tu ni, kita nak target kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru masuk. Jadi kita nak bagi inspirasi dan juga idea kepada mereka macam mana sebenarnya nak jadi mahasiswa yang tak klise. So berbalik pada kita punya perbincangan tadi, kan. So Arman kata kena berkembang, kena tak buat benda rutin yang sama, tak ulang dan sebagainya. So Arman rasa macam kalau macam tu di universiti ada ke ataupun boleh ke buat benda-benda macam tu, ataupun yelah kita memang nak masuk tu nak belajar, nak dapat sijil, kalau tak dapat nanti nak kerja apa, susah. So nak buat benda lain pun sempat ke, boleh ke? So Arman rasa macam mana untuk benda ni? Okay, pertama nak menjawab soalan tadi, saya rasa penting kepada kita untuk jadi mahasiswa yang saya sebut tadi di awal, kena berkembang. Berkembang tu macam mana nak berkembang? Dia perlu lebih kepada pembacaan. Jadi bahan bacaan pun, kalau buku kena ada. Setiap orang kena jadilah, walaupun yalah, budaya tu mungkin baru nak meningkat di negara kita ni, tapi perlu ada bahan bacaan. Jadi perlu berkembang di situ, dan bahan bacaan pun itu secara ilmiah kalau buku-buku macam tu. Dan kalau social media pun kita boleh baca perkembangan semasa di Twitter ataupun X sekarang, kan, dan Facebook dan Instagram. Dan kita kena tahu betapa yang kita belajar ni untuk belajar ilmu kehidupan, bukan hanya semata-mata ilmu akademik. Itu yang mungkin saya boleh sebut. Faham. Mungkin Afifah ada nak tambah ke? Nak tambah juga lah, selain daripada theoretically lah, kan, kita perlu juga macam mana kita nak terlibat dengan benda-benda yang terlibat lah. Dia macam kita nak being extra lah, kan. Macam mana adalah contohlah, kan, kalau ada seorang tu dia tak tahu dia nak join apa. Contohlah dia tak tahu nak join apa. So maybe at first dia boleh tengok kawan dia join apa. Kan setiap orang kan manusia lain-lain, kan, minat dia. So kita tengoklah, kawan yang kita dapat ni join apa. Kalau kita rasa berminat dengan tu, kita boleh tanya dia pergi mana, dia pergi join apa, dia join program apa, dia join bengkel apa. And then bila kita ada kawan yang kita nak pergi sama-sama, dia macam lagi semangat tau nak pergi. Instead of kita seorang-seorang, kan. So biasanya bagi saya lah, kalau ada kawan tu lagi high potential untuk kita bersemangat untuk join suatu benda tu. Kalau seorang-seorang nanti penat pula, kan, tak ada orang nak support, buat seorang-seorang. Ya, betul. Perlunya ada kawan, kan. Perlu ada kawan dan support, dan boleh sama-sama lah kita grow ourselves. Bukan senang lah kita nak jumpa orang yang betul-betul sama dengan kita punya mindset. Yang macam kalau minat tourism, lepas tu, tapi minat memanglah cost tourism, tapi maybe dia minat volunteerism. So kita kawan lah dengan orang yang memang ada jiwa yang sama. So kita boleh pergi program sama-sama. Itu adalah salah satu macam semangat lah kot, membina semangat lah untuk kita join. Tapi penting tak tu, nak cari kawan tu satu hal, kan? Betul. Jadi kalau mungkin
kita nak tahu lagi lepas ni, kita nak tahu lebih lagi lepas ni. Kita tahu. Alright? Harmoni tercipta di kampus seluruh Malaysia, platform untuk khidmat dan intelek berakar dalam nilai Islam, membangun pemimpin, bersedia memberi impak. Sertai Harmoni hari ini di kampus atau dalam talian. Harmoni Malaysia, akhlak, khidmat dan ukhuwah. Welcome back ke podcast Okey ke tu daripada Persatuan Belia Harmoni Malaysia. Podcast ni kita tujukan khas kepada freshies yang nak masuk universiti tak lama lagi. So, sama-sama kita dengar. Baik, Afifah, Arman, tadi kita dah sebut kat universiti kena cari kawan, nak sama-sama supaya boleh aktif sama-sama. So, akan high possibility untuk boleh kekal lama kat situ sebab kita ada kawan, ada support. Tapi selain daripada tu, kalau kat universiti ni kan, apa lagi yang kita boleh cari dan apa lagi yang kita boleh dapat selain daripada belajar je dekat universiti ni? Okay, kalau saya nak kongsikan kat sini, yang kita sebenarnya di universiti ni kita belajar pengalaman hidup. Okay, mungkin beberapa orang dan yang pendengar hari ni pun akan tahulah the statement yang mengatakan kita membeli degree. Pernah dengar? Pernah. Ada. Ada orang juga lah kan. Ada. Saya tak sebut nama dan tak sebut IPT-nya, tapi benda ni dah masyhur lah di negara kita. Banyaklah sangkaan yang kita boleh sangkal terhadap kenyataan yang diberikan tu, kerana kita sebenarnya di universiti, saya sebut tadi pengalaman hidup. Katakan tugasan yang pensyarah bagi tu, tugasan tu memerlukan kita siapkan dalam tempoh 14 minggu kan, ataupun 12 minggu, satu sem kira. Satu sem tu. Jadi macam mana kita nak mengagihkan perkara yang kita dah belajar, maknanya kita dah belajar dalam kelas, tapi kita nak kena susun. Kalau saya sendiri ada kena pergi site visit. Jadi kena aturkan aturan masa tu. Minggu ni kena target untuk siap at least dah contact PIC di sana. Dan minggu depan sebelum contact tu kita kena decide sesama tim kita. So betul. kita belajar sebenarnya satu, komunikasi secara tak langsung dengan kawan-kawan kita. Yang kedua, nak bincang tempat bukan perkara yang senang Nak tentukan okay, this time kita nak pergi mana? Keluang. Tak nak lah Keluang. Ada apa sana? Kita pergi Kuala Kangsar lah. So maknanya, faham tak, dekat dalam kawan-kawan kita, dengan kawan-kawan kita pun kita belajar adab ikhtilaf. Macam mana kita nak meraihkan dan menjumpa satu titik temu yang akhirnya kita bersetuju. Itu sebenarnya skill, itu kemahiran yang tak dapat kalau kita tak masuk universiti. So itu yang kedua. Yang ketiga, kan, yang kalau saya boleh tambah, yang ketiga ni macam mana nak kata, bila penyusunan masa dan kita bina untuk menguruskan perbezaan tu, kita belajar juga macam mana nak buat kerja tu dengan lebih efisien. Contoh kalau seorang penyapu, kita dah belajar tinggi-tinggi, tapi kerjanya akhirnya dia pejabat, dia kena sapu tempat dia kan. Dia kena sapu, make sure kemas, tempat bersih. dia. Kalau berbeza dengan orang yang tak ada skill-skill tadi, bukanlah saya nak kata hanya orang universiti je yang berilmu, tak juga itu pun satu benda yang kena jagalah lah, dengan kenyataan betul. tu. Tapi nak kata lebih terurus, maknanya kita macam menyapu tadi, kalau ada meja kita akan alihkan meja tu sikit. Maknanya kita susun prioriti kita, yang lebih keutamaan kita letak yang utama. Itu maknanya skill-skill ataupun kemahiran yang secara tak langsung kita akan peroleh bila masuk di universiti. Bukan ilmu akademik semata, tapi ilmu kehidupan yang masya-Allah memang banyaklah yang secara tak langsung kita akan dapat. Saya rasa macam tu. Dia macam kalau kat universiti ni, dia bukanlah sijil tu satu hal, pointer tu satu hal. Memang kita nak benda tu sebab dia macam buka pintu kepada peluang-peluang yang lain. Dan saya tengok macam universiti ni dia lebih kepada, kita boleh kata macam safety net lah. Contoh lah, kita nak belajar pasal pengalaman hidup dan ilmu kehidupan ni. Kalau kita kat luar, kita dah terpaksa berhubung dengan orang luar yang memang betul-betul orang luar tu, yang macam like, kalau kita buat salah, apa-apa hal jadi, habis kita. Susah. Kita menanggung risiko. Kita kena menanggung risiko banyak benda kat situ kan. Tapi kalau kat universiti, kita dengan kawan-kawan buat assignment, kita faham mungkinlah markah rendah ke apa, tapi lebih selamat berbanding kita di luar yang kalau kita buat kesilapan tu yang entah tentu macam mana. So pengalaman hidup tu yang kita boleh belajar tu dekat universiti ni lah. Kita boleh belajar cara fikir, sebab yalah, mungkin bila kita kat universiti tu kita dah
dah belajar untuk selesaikan pelbagai masalah-masalah besar ataupun assignment yang diberikan tu. So dengan cara tu kita belajar cara fikir yang lebih baik. So nak selesaikan benda-benda simple pun kita dah tahu macam mana cara yang terbaik tu, sebab otak kita dah digunakan untuk berfikir. Satu lagi kan, sebut ni perkara tu, di universiti, mungkin saya boleh kongsikan di UiTM saya antara terlibat di fakulti lah, di kepimpinan di peringkat fakulti, sekretariat mahasiswa fakulti di Fakulti Pengusahaan dan Pelancongan. Okey, saya nak tambah point adalah macam mana kita boleh adapt dengan tekanan kerja. Okey, macam mana saya nak kongsi macam ni. Kita ada task sebagai di peringkat fakulti. Maknanya kita ada program sekian, kita ada tugasan akademik sekian, kita ada family sekian. Maknanya dia basic juga, back to basic yang saya sebut tadi, macam mana kita nak menguruskan priority tu. Tapi point yang kali ni yang saya nak tambah adalah macam mana kita boleh bekerja dalam tekanan. Bekerja dalam tekanan tu tak semua orang boleh, sebab kawan-kawan kita yang mungkin tak terlibat dengan persatuan pelajar ataupun mana-mana pertubuhan ataupun NGO, persatuan pelajar lah kalau di universiti, di kampus ni, dia kalau ada dugaan sikit waktu assignment, dia dah macam dia tak boleh nak buat lah. Dah stuck, dia tak boleh nak buat. Dia sebab bila kita dah biasa join persatuan pelajar ni, kita kita tahu, kita cuba cari solution. Kita cuba boleh cari solution yang terbaik untuk selesaikan masalah tu ketika itu. Itu mungkin ringkas yang saya boleh sebut. Betul lah, setujulah tentang tekanan hidup tu kan. Tekanan hidup, habis tu tekanan dalam kerja. So macam kalau saya sendirilah sebagai pelajar perubatan, macam sinonim lah orang kata budak medik ni sibuk sampai tak ada masa free. Macam 24 jam belajar pula lagi lama daripada orang lain, 6 tahun tu. Kita 4 tahun dah habis dah pula. 6 tahun kan, rasa macam orang lain dah master, kita masih lagi ada. Orang lain semua dah master, tapi still kita ni belajar degree lagi. Kita nak kata lah macam mana kita orang, tapi sebenarnya tak pun. Macam kita orang bukannya 24 jam belajar, ada je masa ada. Sebab kalau kita adakan masa tu, InsyaAllah ada. Contohlah kan, macam orang lain kalau budak-budak medik ni biasanya kalau waktu weekend maybe sambung belajar lah untuk minggu depan punya kelas. Lepas tu masuk hospital, kena tanya apa kat patient kan, semua tu kan kalau clinically lah. Tapi kalau macam yang join persatuan biasanya ataupun ada kelab ke apa ke, weekend pergi daripada pagi sampai malam berbalik. Pagi pergi persatuan ke, pergi volunteerism ke, petang pergi sukan pula, macam tu. Macam saya sendiri waktu saya tahun 3 lah. Tahun 3 jadi ahli badan pelajar untuk Medical Student Club dekat Universiti Sains Islam Malaysia untuk fakulti saya. Memang kadang-kadang tu meeting, non-stop meeting, lepas tu kena pergi fakulti buat rehearsal semua tu kan. Macam memanglah penat, tapi at the end akan rasa worth it sangat-sangat hidup tu. Rasa macam tak sempat pun nak macam apa nak fikir buat benda lain. Rasa macam lepas tu at the end mesti akan belajar sesuatu. Contohnya kalau kita terlibat dengan program, kita akan belajar macam mana nak uruskan program dengan lagi efficient, and then kita nak manage our team accordingly. Benda-benda tu bukannya dapat daripada kuliah. Orang tak kena lecturer tak akan ajar. Dia tak akan ajar cara nak buat program, tak ada. Satu-satu tak ada kan. Kita akan belajar sendiri. Macam tu. Kita belajar pada kesalahan. Memang kesalahan tu adalah benda yang kita akan lalui. So daripada situlah kita belajar. Dan orang-orang yang tak terlibat ataupun yang tak berminat, yang tak join benda-benda macam ni, dia akan rasa macam zero lah. Tak tahu kan, tak tahu semangat. Tapi saya macam tertarik lah, FIFA pun ada sebut jadi badan perwakilan dan juga macam Arman sendiri jadi sekretariat mahasiswa fakulti. So saya jadi terfikir lah, macam kalau semua orang nak jadi perwakilan pelajar, sekretariat mahasiswa fakulti, masalahnya posisi tu tak ada. Maksudnya bukan semua orang boleh jadi ketua. So betul. Macam mana kalau orang yang tak join tu, macam mana pula dia nak buat? Tak boleh nak ketua tidak boleh bergerak tanpa anak-anak buahnya. Faham tak? So jadinya setelah saya jadi MPP telah ketua kan, tapi still bahagian bawah-bawah tu kita memerlukan orang untuk menggerakkan bersama. Dan bukannya
bukannya kita seorang lah. Dan kita pun akan belajar dan diorang pun akan naik. Diorang pun akan belajar sesuatu, kita akan bergerak sama-sama. Macam tu. So, maksudnya bukanlah semua orang kena orang jadi ketua baru boleh belajar benda ni tak. So kalau jadi ahli bawah pun okey je lah. Kadang-kadang kalau kita jadi ahli ataupun peserta saja pun banyak juga kita boleh belajar sebenarnya. Setuju, betul. Bukannya selama-lamanya kita kena jadi ketua je sepanjang masa. Setuju. Ya, kalau jadi peserta, katakanlah mereka ni bukan dalam kepimpinan pelajar. Kalau peserta tu kelebihan dia adalah dia kena bijak untuk engagement bukan networking. Kita guna rangkaian, maknanya dia kenal kawan tu, bukanlah kawan di fakulti dia je. Betul. Dia fakulti hotel je. Bila kita join setuju. program, kita lah student leader ni insya-Allah memang akan kenal lah kawan-kawan di fakulti-fakulti lain. Orang pun kenal kalau ni jadi student leader, orang pun kenal, terkenal. Orang kenal. Tapi maknanya di peringkat pelajar pun bantu menjayakan, itu pun membantu kita. Dan satu lagi untuk mereka connectivity bersama, maknanya perhubungan mereka dengan kawan-kawan di fakulti-fakulti lain. Dan satu lagi mungkin saya boleh tambah adalah nak terlibat untuk persatuan pelajar macam di mana-mana kampus sekalipun ataupun di IPT mana-mana. Ingat itu sebenarnya bukan sebuah kemuliaan kan. Dia bukan sebuah kemuliaan. Tapi sebuah taklif, sebuah tanggungjawab lah. Dia bukannya kita ni kita mendabik dada. Aku ada tag ke apa ketua ni kan. Aku MVP, aku presiden kan. Aku apa lagi? Persatuan ada baju korporat. Ada baju korporat. Tak, itu bukan. Ini sebenarnya sebuah tanggungjawab dan sebuah fardu kifayah lah mungkin saya boleh sebut. Kalau tak ada orang nak jadi MPP, siapa kita maknanya tak ada orang nak mengisi itu. So dia mungkin di sebuah fardu kifayah. Lagi-lagi untuk kita nak sambut pelajar baru. Kalau sekarang ni UiTM nanti tengah MDS kan. MDS tu Minggu Destinasi Siswa. Tapi kalau UiA Ta'aruf Week. Usim panggil apa Usim? Orientasi pelajar rasanya. Orientasi pelajar. Dah lama dah tinggal main campus. Ya. Apa-apa pun istilahnya, tapi mesti ada abang-abang, kakak-kakak yang kena membantu jadi sebahagian daripada pelaksana tu. Okey, menarik. Saya rasa macam kalau dari situ kita tengok kalau pun bukan semua orang jadi ketua pelajar ataupun wakil pelajar di fakulti dan juga di MPP, saya rasa inilah peluang kita nak join banyak lagi persatuan yang ada dekat universiti. Betul tak? Betul. Sebab persatuan-persatuan ni kita memang terbuka untuk pelajar-pelajar awam, pelajar-pelajar biasa yang nak join kan, sekadar jadi peserta, jadi AJK. So ini peluang-peluang dia yang ada. Sebab kita lah, yang saya cakap tadi lah, bukan semua orang boleh jadi MPP. So ini persatuan-persatuan yang ada. Macam kita ada harmoni, kita ada harmoni, dan ada banyak lagi lah persatuan-persatuan lain yang ada kat universiti. Dan pastinya ada banyak niche dan banyak fokus yang persatuan-persatuan tu ada. Betul. So mungkin kalau boleh kongsikan ada ke persatuan-persatuan yang mungkin sesuai ataupun bukan itulah, mungkin boleh kata apa yang boleh dapat kalau join persatuan pula selain daripada jadi ketua tu tadi, kalau jadi pelajar-pelajar menjadi peserta dalam inilah, jadi JK ke persatuan kan. Saya sukalah bahagian volunteerism ataupun masyarakat lah kan, kita involve dengan masyarakat. Bila contohlah saya suka sebab saya sebagai doktor lah kan, memang banyaklah terlibat dengan program kemasyarakatan. Kita pergi rumah orang asli, kita pergi buat program dekat Dewan Orang Ramai, kita buat medical check up. Saya mengenal makcik-makcik kan, makcik sakit apa kan, makcik diabetes, makcik jangan makan makcik kena diabetes bila. So kita tanyalah, so makcik tu macam excited lah kan, kita tanya pasal dia, kesihatan dia. So bila kita join dengan aktiviti kemasyarakatan ni, dia macam instill kita punya soft skills. Soft skills dengan orang awam. Memanglah kalau dekat universiti kita cakap dengan siapa je, cakap dengan kawan-kawan kita. Tapi bila kita pergi aktiviti kemasyarakatan, kita belajar untuk cara nak cakap dengan orang yang lebih tua pada kita, orang yang lebih dewasa pada kita. Lepas tu bila kita join aktiviti kemasyarakatan ni juga, kita bukannya berurusan dengan kita saja. Kita berurusan dengan ketua kampung macam tu. So lebih banyak
lebih banyak soft skill daripada segi pertuturan, macam mana kita nak menjaga adab dengan orang tua, daripada segi macam tu yang kita akan belajar. Benda-benda ni bukan perlu jadi ketua pun. Kadang-kadang kita jadi volunteer biasa-biasa pun kita akan kena belajar cara nak buat benda tu. Okey, macam tu lah. Okay, kalau bila sebut volunteerism tu, mungkin sekarang saya adalah graduan degree. Saya teringat waktu diploma dulu. Allah, 2000 berapa saya tak tapi waktu diploma dulu saya di UiTM Melaka, UiTM Alor Gajah. Course yang sama juga, tourism management, pengurusan pelancongan. Waktu tu ingat tak banjir dekat Shah Alam. Okey, Kuala Muda. Apa? Kuala Muda dan kalau kat tempat Puchong Bukit Lancong. Kawasan-kawasan yang terkena dengan banjir ni. Kita waktu tu saya sendiri bayangkan daripada Melaka, UiTM Melaka tu pergi bantu buat voluntary. Jadi macam kita pun bila pergi kita nak bersihkan satu rumah orang tu kan, maknanya dia mestilah target settlekan satu rumah ni dulu. Apa pentingnya kita join macam tu? Itu sebenarnya kita nak bina kemanusiaan tu yang ada dalam diri kita. Itu nilai kemanusiaan yang kalau kita tak involve, tak terlibat, tak turun padang lah, tak turun di lapangan, kita tak tahu apa rasa kesusahan. Hanya tilikan di peranti kita, maknanya sekadar tengok kat situ Kelantan banjir, Terengganu banjir, tapi kesiannya banjir je lah. Macam tu lah. Maknanya dia tengok tapi tak pergi. Bila kita pergi sendiri, kita rasa berapa kerugian dia, berapa banyak harta dia rosak, kereta dia macam mana. Bila kita pergi dan nak membersihkan satu rumah tu, bukannya sekejap lah nak bersihkan satu rumah. Bukan satu rumah, satu kawasan. Let's say kita nak settlekan dapur dulu. InsyaAllah dapur tu boleh bayang. Banyaklah benda-benda kecil kan, ada kan. So biliknya itu maknanya bila kita terlibat tu, kita akan dapat secara tak langsung nilai kemanusiaan tu. Maknanya nilai kemanusiaan yang ada dalam diri kita tu tak semua rasa lah. Betul. Sebab saya rasa macam kalau di universiti lah, kita di universiti, orang yang dapat masuk universiti sama belajar ni, dia sebenarnya satu privilege lah, satu kelebihan yang rezeki yang diberikan kepada kita kan. Dan orang di sekeliling universiti ni, kalau nak tahu, sebenarnya dia orang tak kisah pun kita ni dapat 4 flat tak 4 flat. Betul tak? Kita je sebenarnya yang kisah kita ni 4 flat tak 4 flat. Kita ni je yang kisah kita ni assignment siap tak siap. Tapi orang sekeliling universiti tu ataupun masyarakat setempat tu, dia nak tahu je apa yang sebenarnya kita boleh buat kat dia orang. Betul. Dan pada pandangan saya lah, bila buat universiti kat satu tempat tu, bila orang kata kalau ada universiti kat satu tempat tu, memang tempat tu akan bangun. Ada banyak kedai makan, ada nanti naiklah mall dan sebagainya. Dan selain daripada tu, sebenarnya yang kita boleh lihat adalah apa sebenarnya mahasiswa boleh buat kat situ. Apa yang sepatutnya orang yang datang kat situ, mahasiswa yang datang kat situ, yang boleh bagi kepada masyarakat setempat. Kita tak payah tengok jauh lah kan. So kalau contoh di Gombak, jadi UiA Gombak, belajar di UiA Gombak, so apa yang boleh buat dekat masyarakat Gombak kan. Kalau di USIM, apa yang boleh buat dekat masyarakat di Nilai, apa yang kita boleh sumbangkan. Apa yang kita boleh sumbangkan. Sebenarnya tengok kat situ kan. Sebab orang lain tak kisah, kita je yang kisah pasal degree, pasal pointer. So orang lain tu nak tahu apa yang kita boleh bagi. So mahasiswa sepatutnya kena buat macam tu. So saya pernah sekali tu jumpa tahu ada seorang mahasiswa ni, bila saya bagi tahu yang mahasiswa ni kita galakkan supaya pergi keluar, bagi kongsi apa pengalaman ataupun kepakaran yang kita ada. Macam tadi Afifah medik. So bila jumpa tu bolehlah tanya diabetes, pasal diabetes bila apa semua. Kalau saya yang tanya, saya pun tak tahu kan. nak jawab apa kalau dia bagi tahu? Okey, semoga cepat sembuh lah. Macam tu je lah kan. Tapi maksudnya nak kata, kalau kita pergi jumpa, kalau kita belajar ni, kita kena keluar, kongsikan apa yang kita ada. Saya cakap macam tu je. Lepas tu ada seorang mahasiswa datang kat saya lepas habis saya cakap tu, dia kata, I really like your idea on how mahasiswa sepatutnya boleh keluar, kena keluar bagi ni. So waktu tu saya macam terkejut lah. Sebab saya rasa macam kita dah faham lah kita memang kena keluar. Tapi bila ada orang yang sebut tu, macam baru saya faham, ada rupanya mahasiswa yang pada dia datang universiti belajar je, tak payah buat apa. Tapi sepatutnya dia kena buat mula daripada di universiti. Bukan tunggu dah habis keluar universiti baru nak bagi sumbangan, baru nak menyumbang, tak. Start daripada universiti lagi kita boleh belajar. Sebab kat situlah tadi macam saya cakap tadi, macam kita bercakap tadi, yang kat situlah kita nak melatih, nak belajar kan. Persatuan Belia Harmoni Malaysia ni, dia punya teras adalah akhlak, khidmat dan ukhuwah kan. Betul.
kalau saya nak sebut yang khidmat tu, saya ada kenalan juga di Persatuan Belia Harmoni Malaysia di Universiti Malaya di tengah bandar raya Kuala Lumpur. Kita tak perlukan, kita tahu kita student, kita pelajar ni tak perlukan wang ringgit untuk nak berkhidmat pada orang. Ikut apa kemampuan yang kita ada. Mereka nak tahu ada satu program tu, kita ngaji street ngaji. Maknanya pelajar-pelajar di Universiti Malaya ni mereka akan, maknanya persatuan kita ada hubungan dengan street ngaji tu. Persatuan Belia Harmoni UM ada hubungan yang baik dan kita bawa student-student yang nak volunteering tadi tu untuk ajar mengaji, ajar membaca, ajar mewarna, buat program tu anak-anak ni. Itulah khidmat yang saya rasa setara lah dan dia boleh sumbangkan kat Bandaraya Kuala Lumpur tu. Betul-betul. Walaupun sikit lah, kita nampak macam signifikan ke ajar ngaji. Sebenarnya itulah yang masyarakat nak. Tak ramai orang yang boleh buat. Saya sukalah kalau macam dalam keadaan macam ni kita dibawa NGO kan street ngaji tu. Macam saya hari tu saya pergi elective posting dekat Sabah lah. So saya dengan kawan saya ikut kawan saya yang Sabah, kita posting sama-sama dekat sana. Fly sana, duduk kat sana, cari rumah sewa semua tu kan. Dan kita orang end up dapat satu rumah sewa ni macam dekat kawasan yang sangatlah macam kita, saya pun masih tak percaya saya duduk rumah tu. Dia macam rumah yang setinggan macam tak. Macam apartment yang memang semuanya macam sedih lah. Tapi cerita sedihnya adalah jiran saya tu ada satu family besar lah. Dia ada ramai sangat anak. Dan anak-anak dia tak pergi sekolah pun. Tak pergi sekolah sebab apa? Sebab tak ada IC. It is a common situation lah dekat Sabah. Yang ramai yang tak ada IC, ramai yang tak ada kewarganegaraan. Macam tu. So kita macam saya dengan kawan saya tu memang kita memang berpersatuan lah. And then, tapi kita macam tak adalah macam fikir nak buat apa-apa kan. Tapi lama-lama budak tu selalu datang rumah kita orang tanya, akak ajar saya boleh ke? Jadi Betul baik macam dia macam akak. Jadi bila diorang tahu, bila jiran-jiran tu tahu kita orang doktor, dia selalu datang, akak pandai kan, boleh kak ajar saya? Macam tu kita tengok budak-budak yang macam ni dia lagi nak untuk belajar berbanding dengan macam kita yang ada opportunity ni kan. Lepas tu kita pergi sebulan kat situ, and then second 2 minggu terakhir baru kita orang macam buat cari inisiatif. Setiap malam kita kena ajar diorang. Tak apa, kita tak belajar, tak study, tak apa, kita ajar diorang ambil daripada lepas isyak sampai pukul 11 macam tu, kita ajar diorang matematik, ajar mengaji, ajar bahasa Melayu, ajar ABC, like umur 10 tahun tak reti, tak tahu beza colour, warna merah, biru, kuning. So macam it's a sad story lah actually. Lepas tu kita orang ajar, lepas kita orang macam tanya kawan-kawan siapa yang nak sponsor buku untuk budak-budak ni kan. Kita orang collect lah money sikit, lepas tu kita bagi buku-buku kat dia orang. So macam kat mana-mana pun kita pergi, macam tadi sukalah point Falah dengan Amir cakap, kat mana-mana pun kita pergi, kita community mencari orang-orang macam kita untuk contribute to them, give back to them, instead of tahu kita ni dapat for flat ke tak pun. Ya, dia orang tak kisah pun. Ya, betul. Macam tu lah. Jadi betul lah, memang yang dia orang nak tengok adalah dia orang tengok kita ni sebagai role model, orang yang dapat peluang belajar. So kita share peluang belajar ni kat orang lain kan. Betul. Jadi peluang apa lagi yang kita boleh dapat? Lepas ni kita sambung lagi. Alright. Kau buat apa hari ni? Macam biasa, pergi balik kelas. Assignment je tak habis-habis. Tak cukup masa lah untuk diri sendiri. Rasa kurang ilmu agama. Weh, rasa kosong lah. Nak berubah, tapi aku segan. Takut tak boleh istiqamah. Tak ada kawan yang nak ajak. Aku nak jadi lebih baik, tapi macam mana? Kembali lagi dalam podcast Okey ke tu? Terbitan Persatuan Mahasiswa Belia Harmoni Malaysia untuk Freshies. Alright. So kita dah di round yang ketiga. Okay, tadi round pertama kita dah banyak cerita tentang bagaimana mahasiswa ni harus aktif dalam persatuan, menjadi seorang aktivis, volunteer,
kan dan sebagainya. So kita nak bergerak ke pusingan yang seterusnya ni, kita punya round yang terakhir ni, kita nak cakap pasal peluang yang ada lagi untuk mahasiswa ni adalah yang paling penting yang dia orang kena ingat, kena belajar. So kita tak nak mahasiswa ni lebih fokus kepada masuk persatuan, jadi aktivis, tapi akhirnya lupa the essence of the study, the essence of the kita datang universiti ni nak buat apa? Nak belajar. So ramai orang biasa dengar tak macam orang cakap like pointer tak penting, CGPA tak penting. Korang rasa macam mana? Penting tak pointer tu? Apa korang rasa? Okay. Bagi pendapat saya lah, pointer ni still penting dan relevan pada masa zaman sekarang ni. Walaupun orang kata nanti masuk kerja kita dah tak tengok pointer ataupun something like that lah. Tapi benda tu penting untuk kita yang pertama untuk diri sendiri lah. Kita untuk keep in track in our study. Macam mana kita nak tengok kita punya pencapaian macam mana. Takkanlah kita masuk aktivis ataupun kita join persatuan aktiviti sampai balik pukul 12 tengah malam. Lepas tu tapi pointer tak jaga. Pointer study ke mana. It is something yang kita kena ponder balik lah. Betul ke aku buat ni? Betul ke aku masuk universiti ni? Macam tu. Jadinya saya point of view saya sebagai seorang pelajar medik, kalau pelajar medik ni apa-apa pun yang kita aim adalah lulus lah. Memang kita orang kita orang tak ada sangat pointer. Kita orang sama ada pass atau fail. Okay. Kita orang punya essence macam tu. Tapi untuk saya sendiri, kita ada pointer tapi orang tak tengok sangat lah. Tapi bila ada pointer ni kita akan lagi rasa semangat untuk belajar. Kita akan rasa lagi macam aku betul ke aku cara belajar aku belajar macam ni. Contohlah kan waktu semester pertama dapat 3.0. Lepas tu macam kita akan ponder lah apa lagi yang aku boleh buat untuk naikkan pointer. So salah satu caranya adalah kita nak jadi proaktif lah. Kita be proaktif in class. Kita banyak bertanya. Benda penting adalah kita jangan simpan apa yang kita tak tahu. Kalau kita tak tahu, contohlah kan, kita tak tahu kenapa contohlah kan, kenapa orang ni dapat diabetes. Kita tak tahu kenapa. Pada doktor pun tanya. Nanti homework balik rumah cari. So kita macam kita macam kalau macam tu je, kita akan just biarlah lupa. Tapi kalau kita be proaktif untuk terus cari ataupun kita tulis ataupun kita cari dulu, and then bila kita dah tak tahu juga, kita terus tanya doktor, saya dah cari dah dekat up to date dekat research paper, tapi tak faham juga macam mana how actually diabetes boleh berlaku dekat orang-orang kan, macam mana. So baru kita tanya doktor. So it's good thing to connect with our lecturers lah sebenarnya. Sebab kalau tak, macam mana kita nak macam betul tak kita faham selama ni. Kalau tak, kita shock sendiri je lah kan. That's the important thing lah. Kita tanya apa kita tak tahu, ataupun kita confirmkan dengan kawan-kawan kita. Itulah. Saya suka macam like bila Afifah cakap, saya ingat tadi bila saya masuk saya kata bila tak tahu tanya. Saya suruh cakap tanya kan, tapi Afifah kata cari dulu. Saya suka kat situ. Sebab apa tahu? Sebab kita kena cari dulu. Bukan datang kosong nak tanya tak tahu tu apa-apa kan. Ya, betul. Nanti at the end doktor kan ataupun lecturer akan tanya juga, awak dah baca pasal apa? Macam tu. Kalau kita main tanya je kan. So kita kenalah cari dia, tunjuk effort yang kita dah baca. At least ada lah, tak kosong lah orang kata. Masalah tu kalau nak tanya apa pun tak tahu tu masalah. Betul. Takkan kita nak terus tanya apa tu diabetik, mudahnya macam tu soalan kita kan. Nak semua orang suap susah kan. Kita kat universiti ni kita tak boleh nak mengharapkan orang suap sajalah. Kita kena be proaktif untuk baca dulu. Sebab itulah pentingnya untuk membaca. Kalau saya pula Afifah menjawab setuju kan untuk pointer tu kan, pentingnya pointer. Saya pun bersetuju pentingnya pointer, tapi ada tapi yalah, pointer tu pointer kena ada, tapi mesti untuk majikan yang bakal ambil kita, kita punya keterlibatan kita di universiti itulah yang akan jadi sistem, yang akan jadi sokongan kepada pointer tadi. Maknanya saya tak menolak pointer tu, tak maknanya kita tak pentingkan pointer. Pointer tu masih penting, tapi kena persatuan-persatuan ataupun keterlibatan kita dengan persatuan pelajar ni yang akan
bantu lebih memberi nilai tambah kepada resume membezakan kita dengan orang lain lah. Ya, betul. Itu kalau secara ringkas saya boleh setuju. kongsikan. Betul. Kalau semua orang fall flat pun dia akan tengok apa, dia akan tengok betul, cycle. betul. Dia akan tengok kat situ lah. Sebab saya pun setuju pada pointer tu. Bukanlah bila orang kata pointer tak penting, jangan cakap macam tu. Sebab orang akan terus rasa mahasiswa akan rasa macam tu tak apalah, tak payah belajar sangat lah. Fokus lebih lah kepada buat aktiviti. Itu kalau kalau dia memang nak join buat aktiviti. Kalau orang kata pointer tak penting, terus kata tak apalah, ala kadar je lah belajar. Sudah. Susah lah kat situ. So jadi stuck lah. Nanti akhirnya kalau keluar, apa pun tak ada. Belajar pun kurang, aktif pun tidak. So apa lagi nak membantu dia? So penting benda ni, pointer ni, dia jadi satu, macam tadi saya ada sebut, dia jadi satu pintu untuk peluang lain yang ada ke depan. So kalau kita dah pointer pun dah cantik kan, dah okey, so mudah peluang-peluang lain tu akan ada. Ditambah pula dengan aktiviti-aktiviti yang kita dah buat kan. Lagi satu issues how kita manage ourselves lah sebenarnya. Yes, setuju. Macam mana kita boleh score juga, di samping kita pun banyak kan buat betul. aktiviti Issues lain kan. lah. So betul. It reflects ourselves lah kan. Menarik. Dan mungkin satu lagi, kita cakap pasal Afifah cakap proaktif, belajar, tanya soalan kan, cari. Saya suka juga bila mahasiswa ni dia bukan setakat mencari apa yang dia tak tahu, bertanya, tapi dia juga belajar untuk menulis apa pandangan dia, belajar untuk develop critical thinking. So saya ada tengok satu video ni, dia cerita tentang macam mana nak develop critical thinking ni dengan cara kita kena banyak membaca, kena menulis dan kena bercakap. Kalau tiga-tiga ni kita tak asah, kita tak buat, akhirnya kita tak akan berfikir. Kalau kita banyak membaca je tapi tak banyak menulis apa yang kita baca, kita tak meneliti apa yang kita baca, kita tak kongsi apa yang kita baca, so sebenarnya kita tak banyak berfikir. So just macam baca tapi kita tak share ataupun kita tak timbulkan persoalan ke untuk tulis ke something dan sebagainya. Kita terima input tapi kita tak terima beri saja. output. Betul. Kita terima saja tapi tak keluarkan. So dia akan jadi kosong. Dia tak melatih kita untuk Apa jadi critical contoh thinking. bacaan-bacaan tu yang macam kita boleh instill kan? Saya rasa banyak, boleh je baca apa-apa kan, tapi cara kita tengok, cara kita react kepada buku yang kita baca. Contohlah kan, kalau nak mudah kita kata mungkin mahasiswa nak santai-santai baca, so akan baca novel. So mungkin baca novel yang ada cerita pasal sejarah, so kaitan dia dengan sejarah. So kita tengok macam mana cerita sejarah ni sebenarnya boleh kita share lah, bagaimana kita boleh belajar daripada novel-novel ni. Sebabnya novel-novel yang cerita pasal sejarah dan sebagainya, contohlah ataupun novel-novel yang cerita tentang teori dan sebagainya, filosofi falsafah kan, Animal Farm. So kita contoh buku yang kita boleh baca kan. So bila kita baca benda-benda tu, kita share dengan apa yang kita tahu, kita tulis resensi kita, apa dapatan kita keluarkan, timbulkan persoalan. So dengan cara-cara macam tu, baru kita boleh asah kita punya minda ni jadi lebih kritikal kan. Dia tak cukup sekadar macam menulis assignment tu, sebab mungkin assignment kadang kita just follow apa yang ada dalam buku rujukan kita. Dia tak lebih kepada macam mana kita nak jadi lebih kritikal. So kena banyak membaca, menulis dan bercakap. Kenapa penting bercakap? Bila bercakap ni kita melatih diri kita untuk lebih yakin. Satu lagi, bila bercakap ni kita share something so that orang boleh debate idea tu. Bila debate idea tu cantik lah, so that baru kita boleh berkembang. Kan? Kita tahu yang kita tak tahu semua benda, kita share, so kita open to discussion. So cantik lah kat situ. Dan kalau boleh saya kongsikan antara tokoh terdekat yang saya kenal yang memang praktik tiga-tiga ni, seorang mahasiswa yang cemerlang, bijak pandai dan banyak membaca, menulis dan juga bercakap. Speech dia sedap, pidato dia sedap. Yang dekat dengan saya adalah Dr. Zulkifli Hasan, Timbalan Menteri Agama. Dia pun supporter Arsenal kan. Tambah pula kat sini kan. Sebab kita tahu Arman tadi sebenarnya Arman City, Manchester City. So kita Arsenal. Game kan. So nak kata kat sini Arsenal tambah lah. Tapi nak kata kat sini Dr. Zul ni dia banyak membaca. Sepanjang perjalanan dia, kalau nak pergi ke UIA dulu, perjalanan pergi kerja balik kerja, membaca buku dan banyak menulis buku, menulis blog. So dan bila dia bercakap, bagi pidato, bagi speech dia as a deputy director waktu tu, memang sangat-sangat best. Dan memang kita as a student tu inspired dan seronok. Dia punya speech tu tak kosong, ada benda. So itulah antaranya yang saya kata, saya rasa student as a mahasiswa kena bagi penekanan, banyakkan baca, menulis dan bercakap. Kan? Okay. Jadi tadi sebut dah Afifah pun dah kongsikan dan
Falah pun dah kongsikan tadi sebab dia tengah bercakap tapi sedang berfikir. Oh, mantap. Dia terus praktikan. Dia bercakap dan berfikir dan untuk dengan baik-baik. Dia kritis terus. Kritis Okay, terus. saya mungkin yang saya boleh tambah adalah sebenarnya kita sebagai mahasiswa ni juga kita kena timbulkan rasa maknanya timbulkan persoalan. Dia macam kritikal tadi, maknanya masih di bawah lembayung kritikal tu. Tapi bila satu kenyataan dikeluarkan, jadi kita tanya, kita sanggah balik, betul ke konsep teori dia macam ni? Contoh, benda yang paling kalau saya boleh kongsikan, macam mana nak kata, saya memang terinspirasi untuk menjadi seorang pensyarah kan. Jadi pensyarah sebenarnya kalau saya Memang ada gaya. Kena dah tu. Boleh. Doakan mungkin boleh jadi macam Dr. Zulkifli tadi. Amin. Okey, tapi yang saya nak sambung sebenarnya macam ni saya nak buat perkaitan tu adalah dia bahaya bila kita bercakap sekadar teori tapi secara di lapangan betul tak teori tu berlaku. Jadi sebab tu kalau yang cantiknya, kalau perjalanan kerjaya saya nak masuk di lapangan dulu baru masuk di bidang akademia, macam tu. Maknanya kita tahu macam mana industri tu bekerja. Okey, itu mungkin dah pergi lebih jauh. Kalau saya boleh patah balik, maknanya membina kritikal tu, maknanya kita nak selami dulu, katakan statement tu betul tak? Ada tak another orang yang cakap berbeza pendapat dia dengan tu. Jadi kita bukanlah terima bulat-bulat terus. Bukan terima bulat-bulat. Maknanya itu pun sebenarnya kita bertabayun sebenarnya. Kalau secara tak langsung itu pun kita bertabayun. Kalau tak terima bulat, terima apa petak? Tak. Okey. So maknanya kena tanyalah. Ya, kena tanya. Dan satu lagi mungkin kita kena banyakkan membaca tu. Sebab sekarang yang isu mutakhir ni dia akan jadi persepsi yang berbeza juga bila kita baca. Kau bacalah apa benda semua kan. So kita boleh ke baca kitab-kitab agama lain ataupun yang dah hangat kan. Sekarang ni kan ada daripada Facebook kan, cerita pasal daripada seorang tahu ke cerita tu yang pasal buku Faisal Tehrani. Dia banyak okey, faham. Jadi nak kata kita nak membaca tu okey, tapi macam mana kita menghadam maklumat, maknanya kita saring, itu pun benda yang kita boleh belajar dalam universiti. Kita menyaring maklumat, kita tak ambil semua, tapi macam mana kemahiran kita untuk menyaring maklumat tu, betul tak betul, dan boleh yang pastinya mestilah boleh diperdebatkan dan boleh dibahaskan. Kita dengar A kata apa, kita dengar kawan B ni kata apa. Dan kalau saya seorang bila belajar di tourism ni, kita banyak bergerak daripada sini ke point A ke point B. Saya suka menulis. Saya pun sebenarnya suka menulis dan bukan jalan-jalan sajalah. Maknanya menulis tentang latar masyarakat di tempat tu. Travelog lah. Ya, macam travelog. Tapi taklah berjela. Mungkin kita buat catatan je lah, refleksi refleksi. Sekadar macam macam hari tu kan, saya sebenarnya join tengok bola hari tu kan, pergi Bangkok, Selangor lawan Guangdong. Saya macam ni, bila kita rasa tahu bila kita jadi minority, maknanya di Malaysia Nas di Malaysia kita adalah majority kan. Islam tu agama persekutuan kita. Tapi bila kita pergi, contoh saya pergi Thailand ni, kita minority, kita rasa kita jadi minority. Dan itu satu poin lain adalah macam mana kita bahasa yang berbeza-beza kan, bahasa kata Siam, bahasa Siam lah, kita bahasa Melayu kita. Tapi disatukan bila kita solat. Maknanya saya sebut benda tu lah dalam travelog saya sebut, maknanya kita disatukan, maknanya bermula takbiratul ihram sehingga salam tu kita menyebut benda yang sama. Benda yang sama, maknanya kita disatukan. Betapa maknanya saya buat refleksi lah. Saya bukannya seorang pelajar tourism yang hanya pergi berjalan je, tapi kita buat satu refleksi. Kita orang kata pandang benda tu, take a second look.
Dia bukan tengok satu benda tu je. Maknanya Kita tak sekali pandang lah. Kita boleh tengok daripada perspektif lain. Kita tengok pada perspektif lain. Apa lagi yang boleh dapat daripada ni. Betul. Mungkin orang tengok tourism, okay, bercuti seronok. Bercuti seronok kan. Tapi selain daripada tu, apa sebenarnya yang boleh belajar? Cantik lah kat situ. Macam kalau orang biasa tengok solat sama tu macam biasalah solat sama. Tapi kalau kita yang ada critical thinking, kita akan fikir macam ni rupanya, kita akan lebih berfikir Betul. daripada banyak aspek. Dan saya rasa kita akan lebih menghargai sesuatu tu. Betul, menghargai. Bila kita buat refleksi, bila kita tulis kan, bila kita tengok dari satu sudut pandang yang beza, saya rasa dia akan mewujudkan satu rasa grateful dan bersyukur dengan apa yang kita ada, dan kita boleh belajar something. Dengan cara tu baru kita boleh belajar. Semua orang boleh buat banyak benda, boleh ambil pengalaman macam-macam, tapi kalau dia tak reflect ataupun tak muhasabah balik dengan apa yang dia dah lalui, akhirnya dia tak belajar apa-apa. Betul tak? Setuju tak? Setuju. Sebab orang boleh hidup lebih lama, buat macam-macam benda, tapi kalau dia tak ada refleksi, dia tak rasa apa dia buat tu something yang biasa, special ke, apa yang dia boleh belajar daripada situ, akhirnya dia akan sama je dengan orang yang mungkin hidup lebih muda daripada dia. Betul. So penting lah kat situ, kena tengok daripada sudut pandang yang berbeza, jadi proaktif, dan juga kena banyakkan menulis, membaca dan berfikir. So itu barulah jadi mahasiswa yang tak klise. InsyaAllah. Kan? Dan mungkin kalau kita boleh masukkan juga sekali macam mana ataupun apa pengalaman yang ada lah as a Afifah, pelajar medik kan di Universiti Arman sebagai pelajar tourism management, dah 4 tahun belajar, dah melalui Afifah lebih lah kan, 6 tahun kot. Saya dah 7. So 7 tahun. Termasuk 7 asasi tahun. 7 tahun. So Arman tadi ada diploma juga kan. So dah lalui Institut Pengajian Tinggi ni dah lama dah. So mungkin ada nasihat ataupun perkongsian nasihat kepada freshies, kepada adik-adik kita yang baru ni kan, yang baru masuk ni. Mungkin apa yang Afifah dan Arman boleh kongsikan based on pengalaman dan juga apa harapan kepada adik-adik ni lah. Afifah mungkin boleh mulakan. Okay, bismillah. Jadinya saya nak kongsikan lah apa yang saya rasa saya patut buat dulu. Instead setelah 6 tahun belajar ni kan, macam patutnya aku buat macam ni dulu. Macam tu. So dulu waktu saya first year, saya macam jenis yang klise kot. Okay. Saya rasa saya mahasiswa klise. Saya sebab lepas habis je asasi, saya dapat 4 flat. Lepas tu asasi 4 flat. So bila masuk first year degree medik, saya rasa macam aku boleh dapat 4 flat juga waktu medik ni. Tapi waktu first year tiba-tiba dapat semua subjek B. Rasa macam Allah, aku tak pernah dapat result macam ni. Macam tu lah. Tak pernah dapat result macam ni. Dan sejak tu saya rasa yang saya kena belajar je 24 jam. Malam belajar minum kopi, malam minum kopi, lepas tu belajar. Lepas tu bangun balik tu belajar, pergi kelas, balik kuliah. Memang klise lah dulu. Tapi bila dah lama-lama, tapi saya start macam aktif tahun 2, tahun 3 macam tu. So bila saya fikir balik, macam patutnya saya macam boleh terlibat dalam pelbagai saya rugi masa-masa yang ada waktu year 1 tu, waktu tahun 1. Jadinya kalau untuk adik-adik yang rasa macam takut nak join ataupun takut nak terlibat, nak be aktif, jangan takut, sebab bila kita join benda-benda tu lah menyebabkan kita lagi excel sebenarnya. Macam waktu saya tahun 3 saya terlibat dengan macam-macam ni, tapi saya rasa macam alhamdulillah still boleh maintain boleh maintain the grade and everything lah. So macam jangan risau. Contohlah kan, kalau anda satu masa rasa macam down ataupun tiba-tiba result tak okey ataupun tiba-tiba tak okey lah, besok medik memang akan rasa macam tu. Everyone is top tier. So semua orang macam, kita macam rasa insecure dengan semua orang. Semua memang medik is surrounding memang macam tu. So kalau rasa macam tu, kita boleh fikir balik. Okay, maybe aku kena tone down yang ni. Maybe saya kena tone down sikit. Aktivism petang je, ataupun sebelum pukul 12 kena balik, ataupun weekend je. Kita kena pandai lah balancekan benda tu. Okay, and then apa nama dia tu, kalau nak tanya pasal medik in the future, sebab medik is very wide, macam fasa dia banyak, fasa pre-clinical, clinical, is very wide. So kalau nak tahu banyak bolehlah tanya mana-mana senior ke kan, tanya saya pun boleh. Tapi tanya kalau tak boleh jawab tu, maybe kena tanya yang lagi macam latest generation lah. Macam tu. Tu je kot. Jangan takut untuk mencuba. Betul-betul. Jangan takut walaupun medik. Okay? InsyaAllah. So start first year tu, try untuk explore and learn. Mula-mula explore dulu. Macam tak payahlah nak jadi yang besar-besar sangat pun. Explore je, jadi kecil-kecil. Betul. Macam tu. Mungkin Arman ada sepatah dua kata. Okay, terima kasih.
saya nak ucap kepada semua panel, moderator kita dan panel bersama. Untuk perkongsian, saya pun banyak dapat input lah sebenarnya, walaupun saya pun panel tapi saya banyak terima sama-sama juga, belajar lah juga. sama-sama belajar. Betul. Mungkin yang terakhir saya boleh kongsikan adalah mahasiswa, kalau di universiti kita panggil mahasiswa, kalau di sekolah kita panggil apa? Pelajar. Pelajar. Lagi? Student. Student lagi yang bahasa Melayu, yang bahasa Melayu. Pelajar. Murid. Okey, sebelah ganda. itu perkataan dia. Oh, Saya nak tutup dengan jadilah pelajar ataupun murid, sebab maknanya kita kena mendalami betul-betul apa maksud murid tu. Apa maksud murid sebenarnya? Orang yang nak berkeinginan ke apa? Ya, betul. So dia sebenarnya uridu tu kan. Dia berasal dari perkataan uridu tu, orang yang berkehendak. So berkehendak kepada apa? Dia maknanya kemahuan dia tu, dia banyak benda dia nak belajar, dia banyak benda nak tahu. Maknanya sama juga apa Fifah tadi, untuk kita nak banyak lagi nak tahu, banyak nak explore lagi. Jadi kataan basic adalah murid, uridu tu kan. Belajar untuk groom diri sendiri, untuk eager untuk nak tahu lagi benda-benda yang ilmu akademik, ilmu kepimpinan, ilmu dalam kelas, ilmu di masyarakat, di lapangan. Itu benda yang sepatutnya kita kena tahu dan ingat semulalah kenapa kita masuk universiti tu, dan akhirnya segulung ijazah yang kita terima tu kita kena sumbangkan. Kita ada satu tanggungjawab yang besar di bahu kita ni untuk sumbangkan kembali kepada masyarakat. Masya-Allah, betul-betul. Setuju. Satu penutup yang cukup cantik daripada Afifah dan juga Arman, kan. Bagaimana sebenarnya kita kena kembali kepada basic kita, dan persediaan dari awal tu adalah bagaimana kita kena explore dan kena belajar, dan bagaimana kita melihat sebenarnya murid yang kita ingat nama murid ni untuk sekolah rendah aja. Itulah ingat bahasa Melayu Kan? Kalimah uridu Sebenarnya daripada kan. bahasa Arab. Menarik. Dan lagilah kalau kita as mahasiswa ni, kalau kita teliti betul, sebenarnya murid tu untuk kita, bukan untuk budak-budak sangat. Untuk kita pun kena penting. Sampai kita besar sebenarnya kita kena pakai. Kita ni adalah murid, orang yang berkehendak, orang yang nak belajar. So as a mahasiswa, sebagai terakhirnya, kita nak jadi mahasiswa yang tak klise, kena ada tujuan, kena ada ingat kita punya tujuan masuk universiti ni sebagai apa, dan belajar dan explore sebaik mungkin. Alright. So terima kasih kepada semua pendengar yang setia mendengar kami untuk podcast episod kedua Okey ke tu, daripada Pertubuhan Persatuan Belia Harmoni Malaysia. Terima kasih. Jumpa lagi.